Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni Dr. Muhammad Rozaimi Ramli dia telah keluarkan satu kenyataan ataupun satu post dekat Facebook beliau berkaitan tentang buku terbaru iaitu Isra' dan juga Mi'raj. Kenyataan itu seperti yang anda boleh tengok di sini, disebut ada sebahagian penceramah membawakan kisah kononnya sejarah bacaan tasyahud ini berkaitan kisah yang terjadi ketika dialog antara Rasulullah dan para malaikat sewaktu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Kisah ini terdapat dalam beberapa kitab fiqh, namun kisah ini tiada asalnya. Ini yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi Ramli. Ia dibawa tanpa sanad. Saya ada menjelaskan hal ini dalam buku terbaru saya secara ringkas. Betulkan semula pemahaman kita. So diletakkan dekat sini antara mitos dan juga fakta. Mitosnya ialah dialog di antara Rasulullah SAW dan para malaikat adalah bacaan tahiyat dalam solat kita. Mitos lagi, Rasulullah dilarang untuk menanggalkan capal baginda. Ketika baginda sampai di Arasy, terdapat sebongkah batu yang ingin mengikuti baginda naik ke langit, namun ia ditahan oleh para malaikat dan batu tersebut kekal tergantung. Namun beberapa hari selepas kenyataan post itu dikeluarkan, mungkin ada orang triggered lalu dia memberikan kritikan terhadap kenyataan Dr. Rozaimi Ramli. Apa yang disebutkan? Dia masukkan balik gambar yang dibawa oleh Dr. Rozaimi, kemudian dia letakkan pangkah. Dia keluarkan kenyataan, katanya mula-mula Wahabi mempertikaikan kisah tasyahud. Tidak mustahil suatu hari nanti bacaan tasyahud pun dikatakan bukan rukun dalam salat. Jarum liberal mudah masuk membiak. Semoga kita lebih berhati-hati dengan fahaman Wahabi. Setelah itu, Dr. Rozaimi Ramli memberikan satu kritikan ataupun kenyataan balas. Jom kita tengok kenyataan dan kita baca kenyataan itu. Moga-moga kita dapat ambil manfaat, insya-Allah. Kata beliau, saya diberikan gambar ini berkaitan seorang ustaz yang mengkritik buku terbaru saya. Ustaz itu sendiri telah mengakui belum membaca buku saya, namun beliau pantas dalam melakukan kritikan. Saya memuji semangat beliau yang bersungguh-sungguh mengkritik sebelum membaca. Saya memuji semangatnya sahaja, bukan memuji tindakannya. Memang begitu, kerana kita sebelum membuat sesuatu kritikan, walaupun kita nampak isu tu best, mungkin dapat view banyak, orang akan tengok banyak, tetapi kita kena pastikan kita meneliti kenyataan itu, menguliti kenyataan berkenaan satu persatu sebelum kita keluarkan kritikan. Kerana dasar asas di dalam kritikan ialah kita memahami apa yang nak dibawa oleh orang yang mahu kita kritik itu. Kalau tidak, kita bukan mengkritik, tetapi kita hanya melepaskan marah dan juga rasa tak puas hati kita saja. Itu asas yang utama di dalam kita membuat kritikan. Jangan main suka hati saja, asal syok je dengar orang yang keluarkan kenyataan tu pula adalah orang yang awak tak suka, kemudian awak terus rot saja, terus buat penentangan, terus buat persanggahan, padahal awak pun tak tahu apa yang awak nak sanggahkan itu. Seterusnya, Dr. Rozaimi kata, sebelum ini saya ada mengkritik kisah yang selalu kita dengar bahawa bacaan tasyahud yang kita baca dalam solat dikatakan bersumber daripada hiwar, dialog yang berlaku antara Rasulullah dan malaikat ketika Isra' dan Mi'raj. Kisah ini tidak ada asalnya. Kemudian ustaz ini menjawab kata-kata saya. Beliau mengemukakan bahawa kisah tersebut terdapat dalam kitab fiqh seperti kitab syarah kepada Safinatun Najah iaitu Ghayatul Muna dan Kashifatus Sajah. Maksudnya Dr. Rozaimi cuba untuk nak menjawab kenyataan itu. Pertama, sekiranya hendak dibuktikan berkaitan kesahihan kisah tersebut bukan dengan menukilkan daripada kitab fiqh yang mana diletakkan riwayat tersebut dalam kitab mereka. Untuk membuktikan kesahihan riwayat perlu dibawakan sanad hadis kisah tersebut untuk disemak. Berdasarkan pemerhatian saya, riwayat berkaitan ini dibawa oleh As-Suhaili dalam Raudhun Unuf tanpa dibawakan sanad. Riwayat ini tidak mempunyai sanad, jadi bagaimana kita hendak menerimanya? Ini kesilapan ramai orang daripada kalangan agamawan. Apabila mereka mahu untuk mengeluarkan satu hujah, mereka hanya mengatakan bahawa ini disebutkan di dalam kitab ini disebutkan di dalam kitab itu, sedangkan kadang-kadang yang dibawakan itu adalah benda penting yang tidak boleh
boleh sekadar menisbahkan pada kitab. Contoh, dalam isu hadis, nak kata bahawa hadis ini tak palsu. Sebab apa tak palsu? Sebab hadis ini ada dalam kitab. Kalau nak pakai cara berkenaan, pastinya banyak hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Manarul Munif ini akan digunakan sebagai hujah mengatakan bahawa hadis ini tak palsu sebab ada dalam kitab. Ini kitab yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Kat sini hadis palsu cukup banyak. Jadi kita nak kata asal ada kitab sebut maka itu adalah benar, tak boleh juga. Perbincangan berkaitan tentang hadis, ia perlu dirujuk kepada isu hadis. Isu hadis ini adalah isu ketulinan dengan maksud perlu dibawakan sanad, sumber sanad daripada hadis berkenaan. Jika tak ada sumber daripada sanad, macam mana kita nak buat semakan? Ulama-ulama hadis tak boleh buat semakan sekiranya tidak ada sanad. Kerana sanad adalah perkara yang utama, teks yang utama yang perlu dilihat dan perlu dirujuk. Kalaulah kitab-kitab fiqh banyak menyebutkan hadis-hadis berkenaan, itu bukan bukti bahawa hadis itu sahih. Apatah lagi, kebiasaan ahli fiqh ini, mereka sering berselisih pendapat apabila berlaku perbincangan berkaitan sesuatu hadis. Kadang-kadang satu kumpulan kata hadis ini sahih, satu kumpulan hadis ini kata hadis ini tak sahih. Tetapi selalu terjadi di dalam kitab-kitab fiqh berkenaan tidak dijelaskan tentang kualiti hadis ini. Oleh itu, apabila disebutkan tentang sesuatu hadis, ia perlu dirujuk kepada ilmu hadis. Ini adalah disiplin yang pihak agamawan perlu melihat dengan teliti. Saya nak ajak anda untuk sertai daurah kitab Asas Ilmu Hadis secara online ataupun offline yang akan dijalankan pada 19/91/2023 ini, dan insya-Allah yang akan membentangkannya saya sendiri. Yuran hanya RM20, tetapi kursus ini, daurah ini hanya untuk anggota koperasi usaha ilmu sahaja. Sekiranya anda belum mendaftar sebagai anggota koperasi, sila daftar di usahailmu. Pendaftaran sebagai anggota koperasi akan melayakkan anda untuk menyertai daurah khas kitab Asas Ilmu Hadis ini. Kedua, kita perlu mengetahui cara berinteraksi dengan kitab para ulama. Jangan sekadar kita mengambil kesemua yang ada di dalamnya tanpa menyemak terlebih dahulu. Bukan satu nukilan berkaitan hadis yang terdapat dalam kitab fiqh dapat diambil terus. Terdapat beberapa ahli ilmu yang mengkritik dan mengingatkan akan wujudnya hadis palsu dalam kitab fiqh serta dalam kalangan penuntut ilmu agama. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi pernah memuatkan dalam kitab beliau akan kritikan terhadap ulama mazhab Hanafi berkaitan hadis palsu dalam kitab mereka. Kata Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi berkaitan hadis, sesiapa yang mengqadakkan salat fardu pada Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan, maka ia menjadi penampung bagi salat yang ditinggalkan sepanjang 70 tahun dari umurnya. Kata Ali Al-Qari dalam kitab Al-Mawdu'atnya, hadis ini batil secara pasti kerana ia bercanggah dengan ijma' yang menyatakan bahawa setiap sesuatu daripada ibadat tidak boleh menggantikan ibadat lain yang ditinggalkan beberapa tahun. Tidak diambil kira nukilan pengarang kitab An-Nihayah dan beberapa pensyarah-pensyarah bagi kitab Al-Hidayah kerana mereka bukanlah muhaddithin, ahli hadis, dan mereka tidak membawa sanad bagi hadis ini dari kitab-kitab muhaddithin yang meriwayatkan hadis dengan sanad. Anda boleh rujuk dan kitab Al-Athar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Mawdu'ah halaman 85. Selain itu, Asy-Syaukani rahimahullah juga pernah membuat kritikan yang hampir serupa berkaitan hadis palsu dalam permasalahan fiqh. Kata Asy-Syaukani berkaitan hadis, sesiapa yang salat 5 waktu pada Jumaat terakhir di bulan Ramadan sehari semalam, maka telah sempurnalah salatnya yang tidak sempurna sepanjang tahun. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, ini hadis palsu, tidak ada kekeliruan padanya dan saya tidak menjumpainya dalam mana-mana kitab hadis yang penulisnya mengumpulkan hadis-hadis palsu, tetapi ia masyhur dalam kalangan kumpulan pelajar fiqh di bandar Sana'a, yakni di zaman kita ini, dan ramai antara mereka yang melakukannya. Saya tidak tahu siapa yang mereka cipta hadis ini untuk mereka. Semoga Allah memburukkan orang-orang yang berdusta. Rujuk dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah halaman 54. Kata Dr. Zami, ini sebahagian daripada kritikan para ahli ilmu terhadap hadis palsu yang berada dalam kitab fiqh dan sekitarnya. Sebab itu perlu berhati-hati di dalam nukilan. Apabila Dr. Zami menyebutkan tentang hal berkenaan, bukti berkenaan, dia mahu memberitahu bahawa kritikan terhadap kitab-kitab ini bukan baru dilakukan. Ia telah dilakukan oleh ulama-ulama
sebelum kita, yang mana mereka mahu menyatakan bahawa bukan sekadar ada dalam kitab maka itu betul semua. Tidak semua hadis-hadis yang hanya ada dalam kitab itu betul semua. Maka bila dia katakan isu hadis, dirujuk kepada ulama hadis. Hadis itu bagaimana statusnya, sahih ataupun tidak sahih. Ketiga, ustaz ini mengatakan bahawa apabila saya mengkritik kisah berkaitan tasyahud ini, tidak mustahil pada masa akan datang saya akan mengatakan pula tasyahud akhir bukan rukun. Jawapan ringkas saya, jawapan ringkas Dr. Razami, hadis berkaitan bacaan tasyahud terdapat banyak dalam kitab-kitab hadis muktabar serta diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Saya tidak pernah secara peribadi menghukum tasyahud akhir bukan rukun. Jika Ustaz Ahmad yang mengkritik beliau rajin membaca, Ustaz akan dapat temui terdapat mazhab yang tidak menghukum bacaan tasyahud akhir adalah rukun. Walau bagaimanapun, saya tetap konsisten bersama pandangan mazhab Syafi'i mengatakan duduk tasyahud akhir dan bacaan tasyahud akhir kedua-duanya adalah rukun dalam solat. Jangan cakap apa yang orang tidak kata. Pada saya ini adalah poin yang cukup bagus kerana ada sebahagian orang menggunakan red herring di dalam ucapan mereka supaya menukar isu. Daripada kita berbincang berkaitan tentang adakah benar hadis isu tasyahud akhir, jadi kita tak payah bincang bab tu. Kita bagikan satu kenyataan yang mana kenyataan yang boleh merosakkan peribadi seseorang. Kita buat satu jenis penentangan yang disebut character assassination. Kita kata, kalau dia pandangan seperti ini, satu hari nanti dia akan pandangan yang sebaliknya. Macam sebelum-sebelum ini kita dah pernah dengar apabila kita bincang berkaitan tentang hukum paha aurat ataupun tidak, main pula satu mangkuk, dua mangkuk ni kata, itu orang tu nak pi kata bolehlah solat pakai sependa. Nampak? Dia dah pi tukar isu berkenaan. Sedangkan tak ada seorang pun daripada kalangan orang yang membincangkan mengatakan bahawa boleh solat pakai sependa. Nampak tak? Itu benda yang tak bagus, tetapi agamawan kita selalu melakukan hal berkenaan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya berharap perkongsian yang disebutkan oleh Dr. Razami tadi kita boleh ambil manfaat ilmu. Ia adalah isu-isu asas dan isu-isu dasar yang sepatutnya semua orang Islam, apatah lagi ustaz, perlu mengetahui tentang hal ini. Bila kata hadis, kita pergi rujuk pada isu hadis, dan tak semua benda dalam kitab itu benar. Ia perlu disemak, ia perlu dirujuk sekiranya ada kemusykilan-kemusykilan. Kalau tak ada kemusykilan, tak ada masalah. Tapi kalau ada kemusykilan, kita bertanya. Saya nak kempen kepada anda semua untuk kita mempelajari tentang asas dan basic dalam bab agama. Lalu kita dapatkan buku Al-Wafi Syarah Hadis 40. Ini buku asas bang. Tapi ramai daripada kalangan kita belum settle bab asas. Ustaz-ustaz pun kena beli, orang awam pun kena beli, budak-budak boleh baca, orang tua pun boleh baca. Kita baca setiap hari, kita pastikan kita dapat memahami agama secara asas daripada mula niat sampai kepada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Buku ini cukup bagus. Anda dapatkan maklumat untuk pembelian buku ini di bahagian description di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.